Halo semua, khususnya kepada tingkatan 5. Selamat berjumpa kembali bersama dengan cikgu hari ini. Hari ini cikgu sudah menerima satu cabaran daripada seorang guru yang ada di sekolah cikgu lah. Pagi-pagi lagi dia ada jumpa cikgu untuk menyelesaikan satu masalah dalam mata pelajaran. Jadi apakah cabaran yang cikgu hadapi pada pagi-pagi ini? Jadi saksikan sehingga habis dan stay tune. Halo semua, kembali lagi bersama dengan cikgu pada hari ini. Hari ini pagi-pagi lagi cikgu dah dapat satu cabaran mengajar mata pelajaran yang lain, di mana hari ini cikgu kena teach in satu kelas iaitu tingkatan 5. Dan pagi-pagi lagi seorang guru matematik dari sekolah cikgu yang meminta cikgu untuk mengajar matematik. Okay. Topik matematik ataupun bab matematik yang cikgu tersebut nak cikgu ajar ialah metrik. Dah lama dah cikgu tak belajar metrik, 16 tahun ke belakang. Jadi cikgu akan tunjukkan hari ini satu ataupun dua soalan mungkin penyelesaian matematik. Tak silap cikgu penyelesaian metrik yang persamaan linear, tak silap. Cikgu dah lupa dah dia punya istilah. Jadi jom kita tengok soalannya. Baik, ini adalah soalannya, di mana persamaan matematik ini dia nak cikgu mencari nilai X dan Y. Nilai X dan Y. Macam manakah kita nak kira? Dah lama dah. Excuse me. Dah lama dah ni. Mula-mula tu cikgu tu ajar 5 minit sahaja. Lepas tu cikgu ajar di kelas adalah kesilapan sedikit. Jadi video ini cikgu ambil peluang untuk mengulang kaji semula sebelum masuk lagi kelas. Lepas ini lagi nanti masuk kelas untuk mengajar balik. Sebab ada beberapa kesilapan yang cikgu buat. So kita mulakan. Kita mulakan. Katakan ini soalan dia. Diberi negatif 4x dan 2y sama dengan 1, dan 3x dan negatif 5 sama dengan 2. Jadi kita nak cari nilai x dan y. So untuk yang pertama, apa yang kita kena buat ialah langkah yang pertama kita kena sediakan kurungan. Kurungan besar 1, kurungan kecil 1, lepas tu sama dengan kurungan kecil. Jadi apa yang kita nak buat di dalam kurungan ini? Di dalam kurungan ini, yang pertama kita mulakan dengan hujung sini dulu. Hujung ini kita ambil nombor 1 dan 2. Jadi bentukkan metrik 1 dan 2. Dan yang ini pula kita letak nilai X dan Y. X dan Y. Lepas itu, yang di dalam ini pula kita susun semula nombor-nombor X dan Y tadi. Kita mulakan dengan negatif 4. Lepas tu 3 di bawah, 2 dan juga negatif 5. Ini step yang pertama untuk kita cari excuse me, tekak kering. Nilai X dan Y. Semangat ni, lama sudah tak belajar. So dah dapat step yang pertama. Kita lihat pula step yang kedua. Sebelum kita mula step yang kedua, yang ni yang cikgu tolong sikit lah budak-budak untuk supaya dia ingat flow-flow dia ataupun langkah-langkah. Sebelum masuk yang kedua, kita tulis dulu yang ini X dan Y. Kita sediakan 3 tempat kosong X dan Y. Caranya XY, XY dan XY. Sama dengan. Yang seterusnya pula, step pertama sudah. Kita pergi ke step yang kedua. Kita nak lihat X dan Y ini. So rumus dia ialah 1 per lepas tu ini tinggalkan tempat kosong. Lepas tu sediakan kurungan besar dan kurungan kecil. Apa kurungan besar dan kurungan kecil ini nanti kita tengok. Lepas tu yang di bawah ini 1 per ini, kita tulis balik nombor ini. Semua nombor ini dengan songsangan, iaitu yang pertama kita tulis yang ini dengan yang ini dulu. Negatif 4 dan juga negatif 5, iaitu negatif 4 kurungan negatif 5 kurungan, rumus dia kita tolak
lepas itu 3, 2, 2 dan kurungan 3. Okay, negatif 4, negatif 5 tolak kurungan 2 dan kurungan 3. So, itu yang pertama. Okay, yang kedua pula di dalam kurungan besar ni. Okay, dalam kurungan besar ini kita ada perubahan sedikit lah. Di mana yang pertama, okay, langkah dia ialah negatif 4 dengan 5 ini, okay, kita songsangkan. Okay, songsangkan maksud dia kita ubah kedudukan. Di mana atas ini 5 dan bawah ini negatif 4. Okay, lepas tu 2 dan 3 ini kita tukarkan simbolnya. Daripada simbol positif, maksudnya 2 dan 3 ini simbol positif, kita letak tukar simbol dia kepada negatif. Okay, negatif 2, negatif 3. Yang ini pula apa? Okay, yang ini pula ialah kita letak 1 dan 2. Yang ini tadilah. Okay, so selesai langkah yang kedua. Sekarang kita pergi langkah yang ketiga. Yang ini pula. Okay, so apa kita kena buat? Okay, kita tulis balik dia punya rumus. Lepas tu kita tulis negatif 5, negatif 3, negatif 2, 4 tadi. Okay, tulis balik dan kita selesaikan yang ini. Okay, negatif 4 kurungan negatif 5 tolak 2 kurungan 2 tolak kurungan kurungan 2 kurungan 3. Jadi kita ambil kalkulator. So kita ambil kalkulator, kita tekan. Okay, so yang pertama kurungan negatif 4 kurungan, lepas tu kurungan negatif 5 kurungan dan tolakkan. Okay, lepas itu 2 kurungan 2 dan juga kurungan 3. So jawapan dia ialah, tekan sama dengan jawapan dia ialah 14. Jadi kita tulis dekat sini 14. Okay, 14. Langkah yang seterusnya. Jadi yang seterusnya kita akan cari nilai X dan nilai Y. Untuk mencari nilai X dan nilai Y, kita kena tekan kalkulator. So kita kena set up kalkulator untuk mencari nilai X dan Y. Jadi cara untuk set up dia ialah settingnya, kita tekan mode. Okay, lepas tu tekan lagi mode sampai jumpa EQN. Okay, EQN. Bila sudah jumpa EQN, kamu tekan 1. Lepas tu dia sudah keluar macam ini, unknowns. Kamu tekan nombor 2. So dia akan keluar A1 dan tanda soal. Apabila A1 tanda soal nanti, okay, dia akan keluar macam ini. Okay, A1, B1 dan C1. Lepas itu tekan lagi, dia akan keluar A2, B2 dan C2. Jadi apakah A1, B1, C1 ini? Jadi A1, B1, C1 ataupun A2, B2, C2 ini adalah merujuk kepada nombor yang di atas ini. Jadi ambil ke semua nombor di atas ini dengan susunannya. Okay, negatif 4 ini adalah A1, negatif 2 ini ialah B1 dan nombor 1 ini pula ialah C1. So yang seterusnya A2 untuk 3, negatif 5 ialah B2 dan nombor 2 ini adalah C2. Jadi kita boleh type terus ke dalam kalkulator. Caranya A1 kamu tekan negatif 4. Okay, sama dengan, okay, lepas itu 2 sama dengan, lepas tu C1 ialah nombor 1. Tekan sama dengan, dan dia akan keluar A2. Okay, A2 tadi ialah 3. Tekan sama dengan, B2 pula ialah negatif 5. Tekan sama dengan, lepas tu C2 pula ialah nombor 2. Tekan sama dengan. Jadi dia akan keluar X sama dengan negatif 0.64285714. Tapi masalahnya, untuk kita mendapatkan nilai X dan Y, nilai X dan Y perlu dalam bentuk pecahan. Jadi caranya ialah untuk setting dia balik jawapan dia dalam bentuk pecahan. Okay, tekan shift, lepas tu tekan A, B stroke C. Okay, dia akan keluar jawapannya negatif 9/4
Jadi sediakan kurungan di sini, tuliskan negatif 9 per 4, 14. Itu yang pertama. Lepas tu kita nak dapatkan jawapan Y. Tekan saja sama dengan. Kita sudah macam ini kan. Jadi tekan sama dengan. So dia akan keluar nilai Y. Jadi untuk tukar dia sama juga seperti yang tadi. Tukarkan perpuluhan ini kepada pecahan. So tekan shift dan tekan AB stroke C yang ini. AB stroke C. Jadi dia akan keluar jawapannya negatif 11 per 14. Negatif 11 per 14. So kita dapat jawapan macam ini, tapi belum lengkap lagi sebab kita nak pecahkan nilai X dan Y ini. So apa kita buat? Tulis balik X sama dengan negatif 9 per 14 dan Y pula sama dengan negatif 11 per 14. Jadi itu untuk soalan yang pertama. Jawapannya X sama dengan negatif 9 per 14 dan Y pula sama dengan negatif 11 per 14. Jadi kita lihat pula soalan yang kedua. Baik, soalan yang kedua pula. Soalan yang kedua diberi positif 6P, negatif 5Q sama dengan 1, negatif 8P tambah 8Q sama dengan 3. Jadi kita tengok soalan nombor 2 pula. Cara yang sama. Tekan kalkulator pun sama juga. Dah soalan metrik kan. Okey, so kita mulakan. Baik, yang pertama tadi. Okey. Yang pertama, okey. Adjust mic sikit. Okey. Yang pertama. Okey, kita lihat yang pertama. Kita buat kurungan dulu. Okey, buat kurungan sekejap atau barang. Buat kurungan besar, kurungan kecil sama dengan kurungan kecil. Okey. So, yang kedua pula kita akan susun ke semua-semua ini di dalam. Okey, kita susun nombor dan juga huruf ini ke dalam sini. Okey, di mana 1 dan 3 secara automatik di belakang. Okey, 1 dan 3, lepas tu ini P, yang ini Q. Sama macam yang tadi. Okey, lepas itu okey. Lepas itu kita tulis balik 6P pula. Salah. 6 negatif 8, negatif 5 dan juga 8. 6, negatif 8, negatif 5 dan juga 8. Dan selesai untuk step yang pertama. Sama macam tadi, kita pergi step yang kedua, iaitu tulis dulu P dan Q. 3 ruangan P dan Q supaya kita tidak lupa P, Q. Dan yang seterusnya, mari kita mulakan. Jadi rumusnya 1 per, lepas tu kurungan besar, kurungan kecil. Jadi yang ini kita tuliskan balik nombor-nombor ini. Okey, songsangan tadilah. Okey, 6 dan 8. 6. Lepas tu 8 tolak negatif 5, negatif 8. Negatif 5, negatif 8, nampak kan? Lepas itu yang ini pula kita buat satu perubahan, iaitu yang pertama 6 dan 8 ini kita songsangkan. Maksudnya songsangkan ialah kita tukar kedudukan. 8 di atas, 6 di bawah. Lepas itu negatif 5 dan negatif 8 ini kita tukar simbolnya. Negatif 5 kita tukar 5. Negatif 8 kita tukar 8. Dan yang ini kita letak 1 dan 3. So ini adalah yang kedua. Jadi yang ketiga, okey, tulis lagi 1 per. Lepas tu untuk tidak lupa tulis balik nombor tadi. Lepas tu kita nak selesaikan yang ini guna kalkulator. Mari kita tekan kalkulator. Baik, kita tekan. Okey, kurungan dulu. Lepas tu 6 kurungan. Lepas tu kurungan lagi 8 kurungan. Lepas tu tolak. Okey, tolak. Lepas tu kurungan negatif 5 kurungan. Lepas tu kurungan lagi negatif 8. Ya, lepas tu dah, dan kita tekan sama dengan. Kita lihat jawapannya. Tada, jawapannya 8. So kita tulis 8. Okay, 1 per 8 itu ialah yang ketiga. 1, 2, 3. Okay, step yang terakhir ialah langkah yang terakhir kita selesaikan menggunakan rumus-rumus di dalam kalkulator tadi.
Jadi macam mana caranya tadi, kita ulang balik. Kita lihat kalkulator, tekan mode, cari EQN. Cari EQN. Dah dapat EQN, tekan 1. Lepas tu keluar ini unknowns tadi, kita tekan 2. So kita dapat A1. Okay, A1. Apa itu A1? Ialah tengok di atas ini. Okay, step yang pertama tadi, kita balik kepada step yang pertama. A1 ialah nombor 6 ni, A1. Lepas tu negatif 5 B2. B1 salah, sorry. B1. Lepas tu C1. A1, B1, C1. Okay, lepas itu yang bawah pula kita letak, ini dah 1, ini mesti 2, A2, B2 dan C2. So kita tekan. Okay, A1 tadi ialah 6, ialah 6. Tekan sama dengan keluar B1 yang ni negatif 5. Lepas tu tekan sama dengan lagi keluar C1. Salah. Salah. Kesilapan. C1 bukan P. C1 ialah CD. Okay, kesilapan. So C1 tadi ialah nombor 1. So tekan 1 sama dengan, jadi keluar A2. A2 ialah negatif 8. Okay, lepas tu tekan sama dengan, lepas tu B2 ialah 8. Tekan lagi sama dengan, lepas itu B pula C2. Ini C2. C2 ialah 3. Okay, C2 ialah 3. Jadi tekan sama dengan. So kita dapat X sama dengan 2.875. Jadi kita tidak mau bukan kita tidak mau, jawapan dia bukan dalam bentuk perpuluhan, dia nak dalam bentuk pecahan. Jadi caranya tekan shift, lepas tu tekan A, B stroke C. Jadi jawapannya ialah 23/8. So 23/8. P tadi 23/8. Lepas itu yang seterusnya, nombor yang seterusnya ialah Q. Q sama dengan Y tadilah. P ialah X, Q ialah Y. Tekan sama dengan, jadi dapat 3.25. Jadi 3.25 ini kita tukarkan pada pecahan. Okay, tekan shift, tekan A, B per C. Okay, kita dapat 13/4. Selesai untuk soalan yang kedua. Jadi yang ini kita pecahkanlah. P sama dengan 23/8 dan Q sama dengan 13/4. Selesai sudah. Jadi itulah cabaran untuk hari ini. Cikgu kena selesaikan masalah matematik, soalan matematik, iaitu metrik. Jadi cikgu cuba-cubalah tadi. So kali yang ini baru cikgu boleh dapat cara-caranya sampai habis mencari X dan Y, P dan Q. Jadi cikgu harap mana-mana pelajar yang ada masalah metrik tu boleh faham sedikit lah. So cikgu cabar diri cikgu yang setelah 16 tahun tidak belajar matematik untuk menyelesaikan masalah metrik. So cikgu harap membantulah sedikit kamu semua. Okay, itu sahaja untuk kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Stay tune bersama cikgu. Bye bye.